Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, dalam video ni cikgu akan sambung kaedah untuk membuat pemfaktoran. Okey, kaedah kedua ialah beza dua nombor kuasa 2. Okey. Macam yang cikgu bagi tahu sebelum ini, bila nama ni pun sudah ada, maksudnya kita akan lebih fokus kepada penggunaan yang ada kuasa 2. Okey, kuasa 2. Tengok yang ini, kuasa 2. Okey, jadi bila kita nampak, okey, setiap nombor tu ada kuasa 2. Dia punya pemboleh ubah semua ada kuasa 2. Okey, maka kita boleh buat begini. A, automatik kita buat dua kurungan. A tambah B, A tolak B, atau A tolak B, A tambah B. Okey, yang penting dia punya simbol tu satu ialah negatif dan satu ialah positif, dan dia mesti dua kurungan sahaja. Okey. Okey, so yang ini kamu kena kenal lah dengan nombor 1, nombor 4, nombor 6. Okey, ini salah, 9 sepatutnya. Okey, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144. Okey, ataupun nanti kalau kamu jumpa nombor, kamu tekan sahaja dekat kalkulator. Dekat kalkulator dia ada simbol macam ni kah? Maksudnya kalau kamu jumpa nombor contoh 49, okey, kamu mau tengok nombor tu boleh ditukar kepada nombor kuasa 2 kah? Okey, jadi kamu ambil kalkulator, punca kuasa 2 kan, kamu akan dapat 7. Okey, kamu dapat 7 lah. Okay, kenal nombor ni dahulu sebab nanti kita akan guna nombor ni di dalam cara untuk menyelesaikan masalah nanti. Okey. Kemudian, okey, kita cuba selesaikan soalan yang berkaitan dengan beza dua nombor kuasa 2 ni. Okey. Okey, yang ini soalan simple lah. Kalau kita tengok pun dia serupa dengan formula. Okey, bila kita nampak begini, okey, setiap pemboleh ubah ada kuasa 2. Okey, kita lepas tu dekat tengah dia ialah operasi negatif. Okey, kita automatically boleh buka dua kurungan. Okey, kita ambil pemboleh ubahnya X, Y. X, Y. Okey, satu mesti positif, satu mesti negatif. Siap. Okey, selesai. Macam tu saja. Okey, lepas tu kita tengok dekat sini. Okey, X kuasa 2, lepas tu tolak Y kuasa 2. Okay. Maksudnya, kita cuba ambil kalkulator, tekan punca kuasa 24, maka kamu akan dapat 2 kuasa. Kamu akan dapat 2. Jadi, bila kamu tulis, kamu kena letak 2 kuasa 2 lah. Okay. X kuasa 2. Tolak Y kuasa 2. Okay. Bila kamu nampak semua ada kuasa 2, automatik terus buka kurungan lah. Okay. Ambil setiap sebutan tu. Okay. Buang kuasa 2-nya. 2X tolak Y. 2X. 2X. Okay. Bila sudah tolak, di sini tambahlah. Tambah Y. Dan tak kisahlah di sini positif, di sini negatif. Tak kisah. Okay, yang penting satu mesti negatif, satu mesti positif. Okay, selesai. Okay, kita cuba tengok contoh seterusnya. Okay, B kuasa 2 tolak 1. Okay, bila kamu nampak B kuasa 2 tolak 1. Alamak. Ini bolehlah faktorkan 1, tapi bila faktorkan 1 keluar, dia tetap tidak akan nampak juga sebab 1 kita tidak perlu tuliskan. Okay. Kalau kamu nampak soalan macam begini, pemboleh ubahnya ada kuasa 2. Okay, tapi di sini ada nombor 1. Jangan takut ya, sebab 1 ni kita boleh automatically terus tulis kuasa 2. Okay, sebab 1 darab 1 sama dengan 1. Jadi, 1 kuasa 2 sama dengan 1. Okey. Jadi, jangan risau, boleh terus letak 1 kuasa 2. Okey, kuasa 2, kuasa 2. Automatik buka kurungan. Terus buka kurungan. B tolak 1, B tambah 1. Selesai. Okey, sangat mudah. Okey, kalau kita nampak soalan macam begini pula. Okey, apa kita buat? 9M kuasa 2 tolak 1. 100. Okay, 9M kuasa 2. Kamu kenalkan nombor ni. Sebab tu penting untuk kamu kenal nombor-nombor yang tadi.
Yang ni, dalam jadual kuning ni. Okey, tadi ada nombor 9. Okey, yang ini. Nombor 9 dengan nombor 100. Jadi, nombor 9 tu, dia boleh tukar kepada 3 kuasa 2. 100 tu dia boleh tukar kepada 10 kuasa 2. Okey, ataupun kamu senang saja ambil kalkulator. Bila kamu nampak pemboleh ubahnya tu, ada kuasa 2. Okey, kamu ambil kalkulator. Ambil kalkulator, tekan punca kuasa 29, mesti kamu akan dapat 3. Alamak, kejap ya. Okey, bila kamu tekan, kamu akan dapat 3. Okey, jangan pula kamu letak 3 sahaja. Kamu mesti tambah kuasa 2 di atas. Okey, dekat kalkulator kamu akan dapat 3 sahaja. Tetapi dalam bila kamu tulis, kamu kena letak kuasa 2. Kemudian M kuasa 2. Okey, tolak dengan 10 kuasa 2. Okey, bila kamu nampak di sini setiap sebutan dia ada kuasa 2, maka kita automatically terus buka dua kurungan. 3M tolak 10. 3M tambah 10. Okey, selesai. Okey, kalau kita tengok di sini. 3Y kuasa 2 tolak 147. 3Y kuasa 2. 3Y kuasa 2 tolak 147. Okey, kita tengok pemboleh ubahnya ada kuasa 2. Okey, tapi 3 ni, cuba tekan kalkulator. Dia akan dapat bahagi nombor yang tepat kah? Dia akan dapat perpuluhan-perpuluhan kan? So, bila kamu tekan, kamu puncakan, kamu dapat perpuluhan, maka ini kita tidak payah punca kuasa 2 karena sama juga dengan ini. Ya, kita tidak akan dapat nombor yang tepat. Kita tidak akan dapat nombor yang bulat. Jadi, apa kita buat? Kita bahagilah 3 bahagi 147. Kita bahagi. Yang ini ialah gabungan. Gabungan antara kedua-dua kaedah, iaitu faktor sepunya dan beza dua nombor kuasa 2. Okey, kita bahagi. Kita akan dapat 1 per 49. 1 per 49. Okey. Lepas tu maksud ini kita kena tukarlah. Kita bahagi ni, kita akan dapat 3. Okay, kita bahagi ni, kita akan dapat 3. Jadi 3 ni kita tukar dengan 3 darab 1. 3 darab 1 Y kuasa 2. Tolak 3 darab 49. Okey. Okey. So, kita tengoklah mana nombor yang serupa, kita faktorkan keluar. So, 3 dengan 3. Kita faktorkan keluar. 3, 1Y kuasa 2, tolak 49. Okey. So, bila kita sudah keluar, faktorkan yang keluar yang sama ni. Okay, kita tengok dalam ni. Okay, kalau kita tengok yang ini, sebab tu cikgu bagi tahu dan kamu kena familiar dengan jadual yang kuning tadi tu. Okay, kalau kamu nampak 49 ni, maksudnya kamu tahu yang ini adalah 7 darab 7 ataupun 7 kuasa 2. Okay. Bila kamu nampak ya pemboleh ubahnya kuasa 2, okay, cuba puncakan nombor tu. Jadi kamu akan dapat 3Y kuasa 2. Okay, satu tu cikgu dah tulis balik lah ya. Tolak 7 kuasa 2. Okay, kenalkan yang di dalam kurungan ni kuasa 2, operasi tolak. Maka kita automatically terus buka dua kurungan. Y tolak 7. Y tambah 7. Okay, jangan lupa pula yang 3 dekat depan tu. Okay. Satu saja 3 tu ya. Tidak payah tulis 2 kali sebab yang ini kurungan saja kita buat. So, yang dalam kurungan saja kita buat 2 kurungan. Okay. Lepas tu, kalau macam ni sudah, maksudnya kita sudah selesai lah. Okay. Lepas tu tengok yang ini pula. Okay. Kita boleh punca kuasa 2 kan yang 5 tu. Boleh, tapi kita tidak akan dapat nombor yang tepat. Okay. So, kalau kita tidak dapat nombor yang tepat, okay, kita ambil nombor ni lah. Kita ambil nombor 5 dengan 80 ni.
5 dengan 80 kita bahagi. Okay, nombor kecil mesti di atas. 5 bahagi 80. Okay, 5 bahagi 80 maka kita akan dapat 1/6. 16. Okay. 5 maksudnya 5 darab 1. Okay. 5 bahagi 1 kan? 5 bahagi 1 dapat 5. Okay. 80 bahagi 6 pun dapat 5. Jadi kita ambil 5 ni kita tukar jadi 5 darab 1. 80 ni kita ambil 5 darab 16. So 5 darab 1 K kuasa 2 tolak dengan 16 darab 5. Okay. So kita cari yang sama. 5. Kita cari yang sama bagi kedua-dua sebutan. Okay, ini sebutan pertama. Okay, ini sebutan kedua. Okay, so kita cari yang sama iaitu nombor 5. Okay, 5 di luar. Okay, yang di dalam tinggal 1K kuasa 2 tolak 16. Okay, kita nampak. Okay, di sini dia ada kuasa 2. Nombor 16 ni. Okay, nombor 16 ni sebenarnya ialah 4 kuasa 2. Jadi 5. Satu ni cikgu tidak tulis ya. Okay, cikgu tulis K kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Okay. Jangan ingat bila kamu sudah buat macam ni dia sudah selesai. Cuba tengok setiap nombor tu. Lagi-lagi bila dia operasi negatif. Okay, di antara dua sebutan tu. Operasi negatif, kamu tengok balik nombor yang setiap nombor yang ada di dalam kurungan tu. Boleh punca kuasa 2 kan ataupun tidak. Okay, jadi kalau boleh, maka kamu akan dapat macam begini. Okay, tengok dia punya ciri-ciri yang kita boleh jadikan dua kurungan. Jadi kita buat dua kurungan lah. Okay, kuasa 2. Tidak perlu. Okay. Okay, bila dia sudah jadi K kuasa 2 tolak 4 kuasa 2, okay, setiap sebutan ada kuasa 2, maka kita buat dua kurungan. K tolak 4. K tambah 4. Okay. Selesai. Okay.